Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zulfadli bin Muhammad Kamal akan membentangkan tajuk Sastra Remaja, Sastra Propaganda, suatu perbincangan antara cerpen Nazir Hashim dan Ismail Sabrini. Dan ini merupakan sebahagian daripada tajuk perbincangan di dalam tesis saya. Kita lihat pada latar belakang kajian. Okey, kajian ini merupakan sebuah kajian perbandingan cerpen karya Nazir Hashim dan Ismail Sabrini. Kajian ini memfokuskan terhadap isu perpaduan di dalam karya masing-masing. Dan kajian ini akan menggunakan teori perbandingan. Perbandingan akan dibuat menerusi kepengarangan mereka berdua, iaitu melihat cara mereka menulis. Cara mereka menulis ini termasuklah juga melihat cara mereka menulis tema-tema tertentu, cara mereka menulis watak dan perwatakan dan sebagainya lagi. Kajian ini turut menerangkan proses pembentukan karya remaja sehingga dianggap sebagai karya propaganda kerajaan. Okey, kita pergi kepada permasalahan kajian. Isu utama dalam permasalahan kajian adalah untuk melihat cara mereka menulis cerpen remaja. Cara mereka menulis ini dipadankan melalui penulis mengaitkan isu perpaduan di dalam karya masing-masing melalui kepengarangan. Dari sudut ini, kita dapat melihat sejauh mana mereka mampu mengangkat isu perpaduan sehingga karya mereka mampu mengubah sasiah remaja. Pada waktu yang sama juga, kita dapat melihat cara mereka menulis karya propaganda kerajaan. Objektif kajian yang pertama, untuk melihat perbandingan cara mereka menulis karya perpaduan. Kedua, untuk mengangkat penulis sebagai salah satu pencetus dan tokoh pembentukan sastra remaja di dalam negara. Yang ketiga, melihat proses pembentukan sastra remaja di dalam negara. Keempat, melihat bagaimana sastra remaja dianggap sebagai sastra propaganda. Dan yang terakhir, menjadikan cerpen remaja sebagai satu alat yang berkesan terhadap pembentukan sasiah remaja selepas era pasca 13 Mei 1969. Melihat pada metodologi kajian, okey, data prima yang digunakan dalam kajian ini merupakan teks-teks cerpen remaja oleh dua orang penulis tersebut. Data sekunder pula merupakan jurnal, buku ilmiah, bahan bertulis, bahan bercetak dan bahan elektronik. Dan kesemua data-data prima ini akan dikumpulkan dan diteliti satu persatu serta diasingkan untuk melihat sejauh mana perbezaan dua penulis ini menonjolkan simbol perpaduan melalui propaganda di dalam karya cerpen remaja dengan menggunakan rukun negara sebagai paksi utamanya. Perbezaan tersebut akan dibandingkan pula menerusi beberapa ciri kepengarangan. Antaranya ialah watak-watak utama di dalam karya mereka. Perbandingan antara dua penulis ini juga dibuat bagi menjawab persoalan tentang mampu ataupun tidak cerpen remaja mereka mampu membentuk sasiah remaja. Kita beralih pada hasil kajian. Okey, di era 70 hingga 90-an, terdapat ramai penulis yang muncul sebagai anggota masyarakat yang menyahut seruan kerajaan selepas pasca 13 Mei 1969. Seruan tersebut adalah untuk memastikan kesemua anggota masyarakat memahami makna pembinaan rukun negara. Disebabkan perkara ini, proses untuk memahamkan rukun negara telah dilakukan dengan pelbagai cara, terutamanya untuk golongan muda, iaitu remaja dan kanak-kanak. Pada waktu inilah Nazir Hashim dan Ismail Sabrini mendapat tempat dan namanya tersendiri di dalam penulisan remaja. Pada awalnya, rata-rata penulis menulis genre remaja di dalam genre kanak-kanak. Kekeliruan di sini mula timbul kerana identiti kanak-kanak dan remaja berbeza. Remaja umumnya diketahui sebagai individu yang sudah mempunyai akal dan fikiran yang sudah matang berbanding kanak-kanak. Mereka seharusnya sudah dapat mengenal pasti yang mana baik dan buruk. Remaja merupakan golongan istimewa kerana mereka dapat dikategorikan kepada kepentingan untuk pembangunan masa depan sesebuah negara. Bagi memastikan golongan ini dijaga dengan baik, satu bentuk pembelajaran harus dilakukan supaya mereka sentiasa mendapat pengetahuan yang sempurna. Terdapat pelbagai kaedah yang boleh dilakukan untuk mereka dan salah satunya pendedahan melalui bahan bacaan. Bahan bacaan ringkas dan padat seperti cerpen adalah salah satu bentuk media massa yang paling berkesan ketika itu. Tambahan pula ketika itu, cerpen menjadi satu fenomena baru kerana terdapat banyak jenis tema-tema yang menarik
Pada awalnya, penulis remaja sebenarnya berasal daripada penulis kanak-kanak. Setelah penulisan remaja mendapat tempat di kalangan masyarakat, status sastera kanak-kanak dan remaja telah dipecahkan kepada dua jenis. Pada masa yang sama juga, ketika hebohnya perkembangan cerpen, genre remaja itu sendiri telah berjaya dipisahkan dari kanak-kanak pada tahun 1984 oleh DBP. Walaupun kedua ini telah dipecahkan kepada dua, fokus dan penyampaiannya adalah sama saja, iaitu untuk memberi pengajaran dan pembelajaran awal kepada generasi muda tentang nilai-nilai murni. Terdapat beberapa faktor kenapa perpecahan dilakukan. Antaranya ialah kesedaran terhadap pendidikan, perubahan sosioekonomi masyarakat dan penerimaan sastra sebagai bahan pendidikan informal. Disebabkan remaja berada antara alam kanak-kanak dan dewasa, penulisan kreatif terhadap golongan mereka tentunya mempunyai ciri khas. Cirinya ini juga mungkin berlainan dengan sesetengah orang atau pengkritik. Terdapat lebih kurang 13 sifat utama untuk menentukan sesuatu penulisan itu adalah khas untuk remaja. Dan sifat ini anda semua boleh rujuk pada kertas perbincangan. Okey, berdasarkan pemerhatian daripada corak penghasilan cerpen remaja dalam negara, dapat dijelaskan kepengarangan Nazir Hashim dan Ismail Sabini sebenarnya diterbitkan untuk khalayak dalam lingkungan usia awal, usia pertengahan dan akhir remaja. Disebabkan faktor usia ini, mereka lebih banyak memfokuskan cerita tentang pengembaraan, cerita sains, pengalaman sendiri, sejarah, penyiasatan, kisah keluarga, sahabat dan kehidupan remaja yang mempunyai pelbagai karenah dan fenomenanya tersendiri. Dari sudut ini dapat dijelaskan Nazir Hashim banyak memfokuskan kisah-kisah untuk golongan remaja yang berada di peringkat akhir. Bagi Ismail Sabini pula, beliau lebih banyak memfokuskan kisah remaja yang berada di peringkat permulaan dan pertengahan. Perkara ini terjadi mungkin disebabkan faktor umur penulis yang berbeza. Berikut merupakan bilangan cerpen milik mereka berdua berdasarkan pecahan tema yang telah dilakukan dan tema tersebut merangkumi tema kemasyarakatan, kekeluargaan, penyiasatan, pengembaraan, patriotik, keagamaan dan persahabatan. Perbezaan di sini kita dapat lihat Nazir Hashim mempunyai lebih kurang 60 buah cerpen remaja dan Ismail Sabini mempunyai 114 buah cerpen remaja. Walaupun berbeza jumlah bilangan, kesemua penyampaiannya adalah tentang perpaduan yang dituntut di dalam rukun negara. Dari pemerhatiannya, cerpen mereka mampu dijadikan sebagai alat propaganda kerajaan dalam usaha memurnikan pemikiran para remaja. Melihat dari sudut penulisan mereka ini, beberapa buah cerpen pilihan yang menunjukkan elemen perpaduan akan diguna pakai sebagai perbandingan cara mereka menulis dan membuktikan penulisan mereka adalah sebagai senjata propaganda kerajaan. Berikut merupakan sebahagian cerpen daripada dua orang penulis tersebut. Kita lihat Nazir Hashim dengan beberapa buah cerpennya yang bertajuk Kembali Jalan Yang Benar, Orang Tua dengan Ular dan Hati Yang Luhur, yang dikeluarkan sekitar tahun 1980-an. Okey, kesemua cerpen ini membicarakan tentang kemasyarakatan. Isu ini adalah sebahagian isu yang besar yang banyak menyentuh soal rukun negara. Dan di dalam cerpen ini, beliau banyak menggunakan watak orang dewasa sebagai propaganda yang menunjukkan masyarakat berbila bangsa di dalam negara. Dan melihat cerpen Ismail Sabini pula, dengan cerpennya yang bertajuk Melangkah ke Jalan Damai, Bukan Warna Kulit dan Harga Yang Mahal, yang dikarang sekitar tahun 1980-an juga. Okey, ketiga-tiga cerpen ini beliau turut menunjukkan bagaimana isu kemasyarakatan terhadap pelajar yang mungkin atau sering terjadi di persekitarannya. Dan cerpen beliau ini lebih banyak memfokuskan remaja sebagai watak utama dan menjadikan remaja itu sendiri sebagai watak propaganda. Kesimpulannya, yang pertama, sastra remaja merupakan karya yang sangat penting dalam proses pembentukan sasiah dan jati diri. Selari selepas peristiwa 13 Mei 1969 berlaku, sastra remaja mula mendapat tempat dan berdiri atas namanya sendiri. Daripada peristiwa tersebut, kita dapat mengenal pasti bahawasanya sastra remaja muncul atas dasar propaganda kerajaan. Sastra remaja ditubuhkan untuk memberi kesedaran terhadap para remaja. Kesedaran harus diberikan kepada mereka kerana remaja adalah individu yang mempunyai akal fikiran yang sudah matang.
Segala bentuk perilaku yang baik dan positif harus diacu dengan sempurna supaya mereka tidak mengulangi peristiwa hitam tersebut. Oleh itu, Nazir Hashim dan Ismail Sabri adalah dua tokoh yang sememangnya layak untuk diangkat sebagai tokoh penulis sastera remaja kerana karya-karya mereka sememangnya mempunyai propaganda kerajaan dan nilai estetikanya tersendiri. Tambahan pula, kedua orang tokoh ini adalah seorang guru yang sememangnya menulis banyak tentang cerpen remaja. Guru merupakan insan yang sangat istimewa kerana mereka adalah golongan yang bertanggungjawab untuk mendidik. Tanggungjawab sosialnya untuk mendidik telah menjadikan ia sebagai satu kelebihan kerana mereka lebih tahu menangani dan berdepan dengan para pelajar. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.